Assalamualaikum. InsyaAllah pada video kali ini, kumpulan kami iaitu kumpulan 2 akan membincangkan berkaitan dengan tajuk taklid dalam amalan Harian Muslim. Sebelum kita mulakan perbincangan, mari kenali ahli kumpulan kami. Baiklah, sebelum kita meneliti dengan lebih terperinci berkaitan dengan taklid dalam amalan Harian Muslim, marilah terlebih dahulu kita mengenali serba sedikit berkenaan dengan taklid dalam masyarakat Melayu, terutamanya di Malaysia itu sendiri. Amalan bertaklid dalam masyarakat Melayu muncul sejak sekian lamanya, iaitu dari abad ke-13 sehingga ke abad 20 Masihi. Umat Islam di Malaysia ini telah mengamalkan secara turun-temurun dalam keturunannya dengan mengikut ahli keluarga atau orang-orang terdekat bagi mengamalkan sesuatu amalan harian mereka. Dalam ilmu usul fiqh, taklid merupakan salah satu cabang ilmu yang dibincangkan bagi orang awam untuk mengeluarkan sesuatu hukum bagi amalan harian mereka. Bagi merungkai perbincangan taklid dalam amalan harian Muslim, kami menggariskan 3 objektif perbincangan bagi kajian kes ini, iaitu yang pertama, menerangkan tentang hukum bertaklid bagi konsep taklid beserta dalil-dalil yang berkaitan. Yang kedua, mengkaji beberapa kajian kes yang berkaitan dengan isu taklid dalam amalan harian Muslim. Dan yang ketiga, iaitu menghuraikan peranan dan fungsi kewujudan mazhab bagi mengharuskan pengamalan taklid dalam setiap mazhab. Baiklah, saya mulakan dengan konsep taklid. Seperti mana yang kita tahu, taklid ni adalah mengambil, berpegang dan mengguna pakai pendapat orang lain tanpa mengetahui kekukuhan dalil-dalil tersebut. Contoh dia dalam bab berwuduk. Pengikut mazhab Maliki ni, mereka menyapu seluruh kepalanya ketika berwuduk tanpa mengetahui dalil-dalil yang dipegang oleh Imam Malik dalam perkara tersebut. Seterusnya adalah hukum bertaklid. Menurut jumhur ulama, wajib kita bertaklid bagi orang awam terhadap pendapat mujtahid. Ini sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 43. Maksudnya, dan tidaklah kami mengutus rasul-rasul sebelummu wahai Muhammad, melainkan dari kalangan orang-orang lelaki yang kami wahyukan kepada mereka. Oleh itu, bertanyalah kamu wahai golongan musyrik kepada orang-orang yang berpengetahuan agama jika kamu tidak mengetahui. Terusnya, syarat-syarat harus bertaklid. Yang pertama adalah orang yang bertaklid itu mestilah dia mengetahui segala syarat dan perkara yang diwajibkan oleh mujtahid tersebut. Seterusnya, hukum yang diletakkan bagi sesuatu perkara yang ditaklidkan mestilah tidak bertentangan dengan nas Quran Sunnah. Yang ketiga, orang yang bertaklid hendaklah mengetahui bahawa mujtahid yang diikutinya itu merupakan seorang yang boleh diterima ijtihadnya. Dan juga kita perlu memastikanlah supaya tidak bertaklid, iaitu tidak berpegang dengan pendapat mujtahid yang telah terbatal ijtihadnya. Juga tidak boleh bertaklid dalam masalah akidah. Seterusnya, saya beralih kepada hukum bertaklid dalam masalah furuk menurut 4 mazhab. Bagi pandangan mazhab Hanafi dan Maliki, mereka berpendapat bahawa jika sesuatu pandangan yang dibawa oleh mujtahid itu tidak bertentangan dengan sumber syarak, maka ambillah dan berpeganglah dengan sebaiknya. Namun jika sebaliknya, tinggalkanlah dan jauhilah. Seterusnya, bagi pandangan mazhab Syafi'i, diberikan perumpamaan seperti seorang tukang kayu memegang sebekas kayu yang dibawa pada malam hari dan malangnya dia tidak mengetahui terdapat seekor ular yang akan mematuknya. Hal ini diumpamakan kepada mereka yang menggali ilmu tanpa bukti dan dalil. Akhir sekali, bagi pandangan mazhab Hambali, iaitu hendaklah tidak seharusnya bertaklid kepada salah seorang ulama sahaja. Sebaliknya, orang-orang yang bertaklid seharusnya mengetahui dan mendalami asal-usul hukum syarak berdasarkan Al-Quran, hadis, qiyas dan ijma'. Bagi perbincangan kes 1, iaitu mengenai bacaan kunut semasa solat, terdapat 2 mazhab yang membolehkan manusia bertaklid. Yang pertama, mazhab Syafi'i, iaitu bacaan kunut dalam setiap solat subuh adalah dilakukan secara rutin. Manakala, melalui mazhab Hanafi pula, bacaan kunut dianggap sebagai bacaan tambahan, iaitu berlaku dalam keadaan tertentu sahaja, seperti dalam solat sunat witir dan juga pada waktu tertentu seperti membaca kunut nazilah untuk memohon kesejahteraan. Beralih pula kepada perbincangan kes yang kedua, iaitu mengenai status wuduk apabila bersentuhan kulit tanpa alas semasa tawaf. Terdapat 2 mazhab juga yang membolehkan manusia bertaklid. Yang pertama, melalui mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i menyatakan bahawa batal status wuduk tersebut dan tidak sah sekiranya meneruskan tawaf.
Manakala, bagi mazhab Maliki, status wuduk tersebut tidak batal sekiranya bersentuhan dengan mahram dan terbatal sekiranya bersentuhan secara sengaja. Seterusnya adalah peranan dan fungsi kewujudan mazhab. Antara kepentingan bermazhab kepada umat Islam, yang pertama, sebagai panduan dan pedoman. Mazhab dijadikan panduan kepada umat Islam agar mudah untuk menjalankan tuntutan agama dalam kehidupan seharian mereka berdasarkan landasan yang digariskan oleh syariat Islam. Kedua ialah keyakinan dalam beragama. Dalam bermazhab, kefahaman tentang ajaran beragama juga penting bagi semua umat Islam. Hal ini demikian kerana mazhab adalah salah satu penyelarasan antara agama dan perkara yang benar, sehingga menimbulkan rasa yakin dan keamanan spiritual kepada umat Islam. Selain itu, dengan bermazhab juga dapat memberi kefahaman yang lebih mendalam. Umat Islam dapat memahami dengan lebih mendalam tentang kefahaman agama dengan mengetahui kaedah untuk mengeluarkan hukum sesuatu kejadian yang dihadapi dengan merujuk kepada fiqh atau mazhab tertentu. Di samping itu, mazhab juga sesuai dengan peredaran zaman, kerana keadaan umat Islam pada masa kini amatlah berbeza dengan keadaan umat Islam pada zaman Rasulullah. Ini kerana terdapat permasalahan baru yang memerlukan kepada rujukan fiqh dan mazhab tertentu mengikut kesesuaian sesuatu keadaan umat Islam pada zaman ini. Akhir sekali adalah kemampuan umat Islam yang berbeza-beza. Hal ini kerana kemampuan individu dalam bermazhab tidak hanya dilihat dari segi pengetahuan konseptual, tetapi juga dari segi aplikasi dan pengalaman praktikal amalan harian. Kesimpulannya, penggunaan taklid dalam amalan harian Muslim sudah menjadi kelaziman dalam kalangan masyarakat Muslim di Malaysia. Di Malaysia, mazhab Imam Syafi'i diiktiraf menjadi rujukan kepada enakmen pentadbiran Islam di negeri-negeri. Penetapan mazhab Imam Syafi'i ini menjadikan pengamalan agama Islam di Malaysia menjadi seragam terutamanya dalam memahami perkara asas ibadah. Namun demikian, dalam aspek tertentu, bertalfiq atau berpegang kepada sesuatu mazhab lain juga tidak menjadi sesuatu kesalahan sekiranya berada dalam situasi tertentu yang dibolehkan syarak.